Sebenarnya ramai bertanya kepada saya, mengapa kamu selalu sokong Rafizi selaku Timbalan Presiden? Saya bukan individu ataupun karakter yang rapat dengan beliau. Namun, kita sedia maklum keadaan parti, apa yang kita lalui selepas kita jatuh sebagai kerajaan, perkembangan politik terkini bagaimana. Kita harus membina semula kekuatan parti kita, Parti Keadilan Rakyat. Bila kita kata Parti Keadilan Rakyat, rakyat inilah yang membina parti ini. Kita bermula sebagai parti jalanan. Tiada tahu-tahu besar yang menyokong kita, sehingga hari ini pun tiada. Bila kita jadi kerajaan, kita sedia maklum adalah kawan-kawan daripada Parti UMNO, Parti MIC, Parti PAS, Parti MCA yang menjadi ahli dalam keadilan. Pertamaan ini berlaku selepas kita jadi kerajaan pada tahun 2018. Namun selepas 22 bulan, bila kita jatuh jadi pembangkang sekali lagi, karakter-karakter nama-nama ini sudah pun meninggalkan kita. Yang masih stay, yang masih setia dengan kita, inilah orang-orang dia. Petani, pemandu lori, nelayan, pekerja ladang. Ini yang masih setia dengan kita, membawa obor perjuangan kita merata-rata. Ini kita kena hormat. Parti ini dibina atas semangat akar umbi. Namun setiap kali pemilihan, kita nampak, kita sedia maklum, akan ada pemimpin-pemimpin baru jumpa nombor telefon kita. Dia jumpa, dia call, "Hello, apa khabar? Baik. Sudah 3 tahun lepas kita jumpa, kita nak jumpa lagi." Kita sedia maklum lah apa yang dia nak daripada kita. Namun bila kita buat satu pilihan, apa yang kita harus letakkan adalah masa depan parti. Dalam keadaan politik yang ada pada hari ini, kita perlukan seorang panglima perang yang mampu memperkuatkan parti, yang mampu membawa askar-askar kita masuk perang dalam PRU 15 yang akan berlangsung. Kalau kita sekadar pergi berunding dengan parti-parti lain, itu bermaksud kita membuka ruang untuk mereka menikam kita lagi. Ini cerita-cerita di kedai kopi. Saya banyak dengar cerita-cerita ni. Pakcik-pakcik yang duduk di kedai kopi, dia kata, keadilan ni apa masalah dia? Dah lah kena kianat. Bukan sekali, 2 kali. Masih lagi nak bincang, masih lagi nak berunding. Pernah ke pemimpin-pemimpin atas ini dengar cakap kita, dengar keluhan kita? Kita sedia maklum, kalau kita sanggup berjabat tangan dengan parti-parti lain, contoh UMNO ataupun Bersatu, kita bersedia untuk ditikam sekali lagi. Ya, seolah-olah kita tak pernah belajar daripada insiden yang berlaku sebelum ini. Ini yang ada pada akar umbi kita pada hari ini. Rata-rata saya pergi seluruh Malaysia, saya bincang, saya berjumpa dengan kebanyakan akar umbi. Apa yang mereka bagi tahu pada kita adalah, pemimpin parti ini tolonglah backup. Dengarlah suara kami. Kita tak perlu ada kerjasama dengan mana-mana parti. Cukuplah komponen parti yang ada dalam Pakatan Harapan itu sendiri. Keadilan adalah parti pelbagai bangsa. Kita ada majoriti ahli daripada kaum Melayu. Kita ada majoriti ahli daripada kaum India. Kita ada majoriti ahli daripada kaum Cina. Kita ada keadaan ibazan. Semua kita ada. Sebenarnya parti kita ni satu-satunya yang mewakili aspirasi rakyat Malaysia. Mengapa kita perlu berjabat tangan dengan satu parti yang membawa ideologi perkauman? Bila kita masuk kerajaan nanti, barulah akan timbul isu perkauman dan juga organisasi itu tidak dapat diuruskan. Mereka lebih suka untuk merebut jawatan. Bila perebutan jawatan itu berlaku, maka berlakulah pengkhianatan. Kadang-kadang apa yang mereka demand daripada kita, kita tak dapat nak deliver atas dasar prinsip kita, maka mereka sedia untuk mengkhianati kita. Itu yang kita lalui sebelum ini. Tapi untuk kali ini, kita harus berdiri belakang Saudara Rafizi Ramli selaku Timbalan Presiden dan Barisan Kepimpinan untuk pastikan parti ini tidak menjalinkan apa-apa kerjasama dengan parti-parti lain sebelum memasuki PRU ini. Sebab rakyat di luar sana memang dah muak dengan politik perebutan kuasa dan juga kerjasama strategi, kononnya strategi. Tapi bila kita lihat strategi-strategi inilah yang menjahanamkan parti kita dalam beberapa siri PRN yang berlaku. Kita lihat MIC pun boleh menang kursi.
sebenarnya mereka memperli kita. Ia bukan bermaksud kita sudah hilang sokongan rakyat, tidak. Cuma pendirian kita itu tidak dipersetujui oleh anggota parti kita sendiri. Kalau kita tengok keputusan PRN Melaka, undi dia tak banyak. Kalau kita tengok setiap cabang ada berapa ramai anggota, kalau kita kalkulate undi yang dapat, anggota kita pun tidak keluar undi. Ianya bermaksud anggota parti kita sendiri pun tidak setuju dengan beberapa keputusan yang dibuat atas nama strategi. Ini yang kita lawan. Parti kita ni parti yang berpegang pada prinsip. Kalau kita kata Parti Keadilan Rakyat yang berpegang pada prinsip, menolak kata politik, tapi kita putih balik kata politik, orang tanya ke mana hilangnya prinsip keadilan. Ini akan meletakkan keadilan dalam sesuatu keadaan di mana kita bercakap tentang prinsip tapi kita tak praktis. We never walk the talk. That's the issue on the ground yang kita nampak. Bila kita bercakap tentang perubahan, siapa yang mampu melakukan perubahan, itu yang menjadi asas untuk kita untuk memilih seorang calon yang bertanding dalam pemilihan kali ini. Kita semua mengikuti jelajah yang dibuat oleh saudara Fiz Ramli, Yakini Rakyat. Mengapa beliau sudi membuat satu jelajah begitu? Bukan untuk meraih undi, tapi sebenarnya lebih kepada meyakinkan pengundi-pengundi kita, bukan di parti, namun kepada pengundi-pengundi atas pagar. 2018 kita mencapai kemenangan oleh kerana pengundi atas pagar ini memilih kita. Tapi dalam keadaan politik yang ada pada hari ini, pengundi atas pagar ini tidak memihak kepada kita. Tapi sejak kemunculan beliau dengan gerakan Ayo Malaysia yang digerakkan oleh YB Nurul Izzah bersama dengan beliau, kita boleh nampak trend pengundi atas pagar ini bertumpu kepada keadilan semula. Itu satu pencapaian bagus, saya puji beliau untuk itu. Itu yang saya meletakkan sebagai asas. Saya fikirkan beliau adalah calon yang paling sesuai, mampu mengemudi dan memperkuatkan keadilan untuk membawa keadilan ini masuk dalam peperangan PRU 15 yang dijangka akan berlaku tidak lama lagi. Untuk itu, saya memohon sokongan rakan-rakan yang majoritinya datang daripada Selangor hari ini, membawa beliau kepada cabang-cabang, memaklumkan kepada anggota-anggota kita di bawah. Kita tahu Selangor sekurang-kurangnya satu cabang ada 1,000 PAT. Kemudian atas talian, kita tahu kawan-kawan telah pun bersedia untuk mobilize sekurang-kurangnya 1,000 orang untuk undi fizikal. Dan kali ini kita sama-sama pastikan beliau menang sebagai calon timbalan presiden. Boleh atau tidak? Hari ini kita dapat bertemu sekali lagi, dan ini yang membenarkan kita untuk berjumpa dengan ahli-ahli supaya kita dapat menerangkan apa yang berlaku dalam parti ini sebenarnya, bagaimana kita boleh menggambling tenaga dan memperkuatkan parti untuk satu lagi perjalanan yang agak jauh. Kita telah pun melalui 23 tahun dalam era reformasi, dan satu lagi era yang akan bermula adalah sebagai untuk meletakkan Parti Keadilan Rakyat sebagai parti yang membawa aspirasi rakyat. Itu yang kita harus usahakan daripada hari ini. Pemilihan kali ini adalah peluang untuk memilih seorang pemimpin yang mampu membawa satu harapan ataupun rebrand keadilan. Bila kita sebut rebrand, bukan kita nak tukar presiden, tapi kita nak letakkan seorang timbalan presiden yang benar-benar layak untuk memenangkan kita dalam PRU 15. So saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini.